Okey, bersambung bahagian seterusnya 5.5 Perjanjian Julai 1963 Peristiwa Peristiharan Malaysia. Jadi untuk kali ini dia menceritakan tentang setelah berbagai perbincangan antara pihak kesemua pihak British, Tanah Melayu dan Sabah Sarawak, Singapura, maka termeterailah perjanjian Malaysia. Jadi diisytiharkan, kalau ikut dituliskan di sini intipatinya pembentukan Malaysia pada 31 Ogos 1963. Itu cadanganlah. Okey, kemudian Sarawak, Sabah, Singapura menjadi ahli dalam Persatuan Malaysia bersama Persatuan Tanah Melayu. Ketiga, kerajaan British mengiktiraf kedaulatan Sabah, Sarawak dan Singapura dalam Malaysia. Keempat, memberi kelebihan kepada Sarawak dan Sabah menubuhkan kabinet negeri. 5. Memperuntukkan tempoh masa peralihan, contohnya dalam bidang pentadbiran awam serta pendidikan kepada Sabah Sarawak. 6. Kursi Parlimen, ini tadi kita dah cerita, 15 Singapura 15, Sarawak 24 dan Sabah 16. Penduduk Bumiputera di Sarawak dan Sabah mendapat pengiktirapan sama seperti orang Melayu dalam perlembagaan persekutuan. Okey, ini adalah intipatinya. Jadi setelah semua bersetuju, tiba-tiba ada yang tidak bersetuju dengan penubuhan Malaysia, iaitu Indonesia. Okey, tengok muka surat sebelahnya. Misi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Indonesia membuat bantahan rasmi pembentukan Malaysia di PBB. Jadi Indonesia membantah. Awal-awal dia setuju, tapi tiba-tiba dia membantah. Ini kerana dia merasakan bahawa pembentukan Malaysia ini merupakan British baru. Maksudnya penjajahan baru. Jadi apabila dia bantah dekat PBB, jadi U Tan, Setiausaha Agung PBB mengumumkan penubuhan sebuah jawatankuasa, nama jawatankuasa itu UNMM, untuk menilai dan membuat laporan. Jadi disebabkan laporan inilah tak dapatnya Malaysia tertubuh pada 31 Ogos, tapi laporan itu siap pada 14 September. Jadi selepas laporan ini siap 14 September, barulah Malaysia dapat ditubuh pada 16 September. Sebab itulah Hari Malaysia kita 16 September. Jadi untuk peristiwa pengisytiharan Malaysia ni dilakukan serentak di 3 tempat, Kuala Lumpur, Sarawak dan Sabah. Di Kuala Lumpur, siapa yang mengisytiharkan adalah Tunku Abdul Rahman sendiri. Di Sarawak oleh Datuk Abang Haji Openg Abang Sapi'i, sebab dia adalah ketua yang di-Pertua Negeri Sarawak. Okey. Di Sabah, Datuk Mustafa Datuk Harun. Okey, itu ada dia berjalan secara serentak. Okey, selepas penubuhan Malaysia, berlakunya konfrontasi, maksudnya tentangan. Tadi tentang secara bantahan je, jadi ini konfrontasi ni maksudnya dia pergi tentangan secara fizikal. Konfrontasi 5.6. Jadi berlakunya konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Okey, tengok di sini. Konfrontasi pada 20 Januari 1963, Dr. Subandrio, Menteri Luar Indonesia, mengumumkan dasar konfrontasi terhadap Malaysia dengan alasan mengancam kedudukan Indonesia. Okey, pada 20 Januari dia menjalankan dasar konfrontasi dengan slogan Ganyang Malaysia. Jadi pada 16 Januari sampailah 27 Mac 1963, Indonesia telah melancarkan serangan gerila. Serangan gerila ni maksud serangan secara mengejut di Sarawak. Pada Ogos hingga Disember 64, gerila di Johor. Jadi dia pergi melakukan serangan tentera di Malaysia. Jadi kalau tengok muka surat 107 itu, okay, ini kronologi tindakan ketenteraan terawal berlaku apabila pendaratan tentera dan separa tentera Indonesia di Terbedu, Sarawak. Seterusnya berlaku peristiwa berbalas tembakan antara tentera Malaysia dengan Indonesia di Sabah. Seterusnya di Johor, gerila di Johor, Labis.
Gerila Indonesia yang masuk ke Johor ditahan oleh pasukan tentera Malaysia. Last sekali, Dr. Ismail Abdul Rahman ni, wakil Malaysia, bawa isu serangan ni ke PBB untuk report lah bahawa Indonesia telah menyerang Malaysia. Okey, jadi langkah menamatkan konfrontasi. Berlakunya beberapa langkah perbincangan antara dua pihak Indonesia dengan Malaysia untuk menamatkan persengketaan ni. Tindakan pertama adalah kita baca di sini, usaha awal menamatkan konfrontasi dilakukan oleh U Tan, Setiausaha PBB. Beliau mengutus wakilnya untuk berunding dengan pemimpin Indonesia dan Persatuan Tanah Melayu. Seterusnya, Presiden Macapagal menganjurkan rundingan peringkat pegawai di Manila pada 9 April. Negara kita diwakili oleh Muhammad Ghazali Shafi'i. Sebelum ni kita dah tahu dah, Filipina pun menentang penubuhan Malaysia. Ketiga, Tunku Abdul Rahman menerima undangan Presiden Soekarno bertemu di Tokyo. Dalam pertemuan ini, Tunku Abdul Rahman menerangkan tujuan pembentukan Malaysia. Ini pada tahun 1963 lah. Keempat, Tun Abdul Razak menghadiri mesyuarat peringkat negeri Menteri Luar Manila bagi mencari penyelesaian konfrontasi. Kelima, Tunku Abdul Rahman bermesyuarat bersama Presiden Soekarno dan Presiden Macapagal tadi, yang tiga pihak, Indonesia, Filipina dengan Malaysia. Pada 1964, nombor 6 ni, rundingan Malaysia, Indonesia dan Filipina berlangsung pada tahun 1964, melibatkan dua persidangan di Bangkok dan sidang kemuncak di Tokyo. Jadi apa yang dapat ni, peranan utama dimainkan oleh Menteri Luar Thailand yang bertemu dengan Menteri Luar Indonesia. Seterusnya, nombor 7, peralihan kepimpinan di Indonesia pada 30 September 65 menamatkan konfrontasi. Berlakunya perubahan presiden di Indonesia daripada Soekarno pada Jeneral Soeharto untuk menamatkan konfrontasi, maksudnya berhentilah serang Malaysia. Jadi last kali tahun 66, Kerajaan Indonesia mengumumkan penambatan konfrontasi pada 4 Ogos 1966. Inilah ceritanya. Dan nombor 9 last kali, Tuan Abdul Razak Hussein menandatangani perjanjian persekutuan normalisasi hubungan Indonesia Malaysia di Jakarta. Kalau tengok jalan ceritanya tadi, setelah diserang, mula-mula PBB hantar wakil suruh berdamai. Apabila dah berdamai, berlakunya pertemuan antara tiga pihak, Filipina, Malaysia dan Indonesia. Setelah berbincang bagai semua, tamatlah konfrontasi. Disebabkan pada tahun 65 ni ada perubahan pemimpin di Indonesia. Jadi kerajaan Indonesia ini dah berhentilah melakukan konfrontasi pada tahun 66 dan tanda tangan, bukan pakai mulut je, pakai surat bagai, pada tahun 66 11 Ogos. Jadi itu saja untuk bab ini. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih.